Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar universiti di Malaysia maupun di luar negara. Baiklah, tajuk 1, pengenalan ilmu falsafah. Definisi falsafah, terdapat pelbagai aliran yang berbeza dalam memberikan pengtakrifan tentang makna dan ilmu falsafah. Hal ini bermaksud setiap negara, setiap tempat, setiap agama, setiap bangsa atau setiap apa sahaja aliran yang ada di atas muka bumi ini, yang masih lagi kita bercakap di atas bumi, memiliki yang dikatakan perbezaan di dalam memberikan definisi ataupun pengtakrifan tentang falsafah. Sebagai contoh, Malaysia, kita terdapat pelbagai bangsa dan etnik. Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia. Semenanjung Malaysia terbahagi kepada 3 yang utama, Melayu, Cina, India. Melayu memiliki mereka punya falsafah sendiri dari sudut budaya, agama, dan cara hidup. Begitulah juga dengan bangsa daripada Cina dan India. Dan dalam masa yang sama, bagi bangsa yang terdapat di Sabah, Sarawak, yang mana etnik meliputi puluhan kaum, puluhan kaum yang ada memiliki perbezaan. Kalau saya boleh bagi contoh, di tempat saya sendiri, di Tawau, kami ada pelbagai etnik, ras bangsa. Ada Bugis, Bajau, Sulu, ada lagi macam-macam yang kita sendiri pun tidak pernah dengar mungkin. Dikatakan hampir 50 etnik ataupun 58 etnik yang berada di Sabah sendiri. Jadi kami memiliki falsafah dari sudut keagamaan yang berbeza daripada bangsa lain, falsafah dari sudut pemikiran di dalam budaya yang lain, berbeza juga dari sudut cara hidup daripada kaum-kaum yang lain. Dan itulah yang dikatakan bahawa perbezaan wujud dalam pelbagai keadaan, tidak kira siapa di sebalik semua itu. Hal ini bermaksud kau Cina kah, India kah, Melayu kah, Sabah Sarawak kah, tidak kisah. Yang pentingnya anda memiliki perbezaan di antara satu dengan yang lain. Baiklah, kita teruskan. Definisi yang pertama, falsafah ataupun filosofi. Perkataan filosofi ini sendiri berasal daripada bahasa Greek, yaitu filosofia. Philo bermaksud cinta dan sophia bermaksud kearifan ataupun hikmah. Hal ini membawa makna apabila kita campurkan sekaligus filosofi membawa maksud cinta terhadap kearifan ataupun hikmah, ataupun dalam bahasa Inggrisnya love of wisdom, cinta kepada kebijaksanaan ataupun hikmah ataupun kearifan, ataupun kata senangnya kepandaian, kebenaran. Apa yang pandai, apa yang kelihatan benar, itulah yang disukai oleh seseorang itu, yang membawa konteks kepada falsafah ataupun filosofi. Penekanan adalah terhadap kehidupan, yaitu falsafah bertujuan untuk memberikan kita, yaitu manusia, satu panduan untuk melahirkan kehidupan yang lebih baik dan membawa kepada kebahagiaan. So, paper ini adalah bertujuan untuk membawa orang ramai yang belajar pelajaran ini, falsafah ini, bidang ini, kepada satu keadaan, yaitu panduan membawa kepada kebahagiaan. Kenapa? Kerana ditakrifkan bahawa kebahagiaan itu dapat diperoleh daripada kebenaran. Jadi kebenaran itu macam mana pula kita peroleh? Kebenaran itu kita peroleh daripada sesuatu yang sudah jelas, benar dan tepat melalui apa yang difahami oleh seseorang itu. Hal ini bermaksud, hal ini membawa kepada setiap orang yang ada, yang wujud di atas muka bumi Tuhan ini, memiliki fahaman ataupun falsafah yang berbeza-beza tentang pelbagai perkara, yang mana perkara-perkara ini membawa kepada kebahagiaan dirinya. Sebagai contoh, dari sudut kebudayaan. Dari sudut kebudayaan, cara makan. Orang India makan macam mana? Apa dia punya makanan? Apa kegemaran makanan mereka? Apa makanan kebudayaan mereka? Itu berbeza dengan bangsa Cina dan juga bangsa Melayu yang utama di Malaysia. Dan perkara ini adalah tentang kehendak kaum itu, kehendak seseorang itu, kehendak sesuatu bangsa itu. Sekiranya mereka merasakan, dengan makan nasi lemak, ini adalah cara hidup yang dia bawa di dalam bangsanya, di dalam kehidupannya bersama komunitinya, maka dia rasa dia okey dengan benda itu dan dia bahagia dengan benda itu. Maka dari sudut budayanya, falsafah makan itu seperti itu.
tetapi dia berbeza dengan kaum yang lain. Dan kaum ini pula apabila kita pergi ke tempat lain, di negara lain, contoh Indonesia, kita pergi pada Filipina, pergi kepada Australia, cara makan mereka berbeza, sarapan mereka berbeza. Kenapa? Kerana perkara yang berbeza itu pada mereka itu yang lebih benar, dan itu yang lebih tepat, dan itu yang mendatangkan kebahagiaan kepada mereka. Itu baru soal makan, soal beragama, soal berkomunikasi, soal di dalam kehidupan seharian. Ada sangat luas, dan kalau kita nak kupaskan, ada sangat banyak perbezaan. Dan perbezaan itu merupakan kebahagiaan yang berbeza mengikut kaum dan bangsa yang ada di suatu tempat. Dan inilah yang dikatakan hikmah ataupun kearifan ataupun apalagi wisdom, kebijaksanaan setiap bangsa yang ada. Selain itu, falsafah juga digelar sebagai the mother of science kerana mampu untuk merungkaikan segala pertanyaan yang telah wujud 2500 tahun yang dahulu. Kenapa mereka mengatakan begini? Kerana terdapat pelbagai isu, terdapat pelbagai persoalan daripada pelbagai angle ataupun pelbagai sudut yang telah wujud di dalam kehidupan seseorang manusia telah pun mampu dijawab oleh falsafah yang ada. Okey? Dan sekiranya anda ingin tahu lebih lagi, anda boleh melihat pelbagai kebijaksanaan bagi setiap kaum bangsa yang ada, bagi setiap negeri, setiap tempat yang ada di atas muka bumi ini. Kita akan melihat satu yang dipanggil kepelbagaian, kehebatan setiap insan yang ada. Dan ini semua adalah terkait kerana apa? Kerana cinta kepada kebenaran ataupun cinta kepada hikmah. Seperti sekali lagi yang saya katakan tadi, kebenaran ataupun hikmah ini berbeza mengikut tempat, mengikut kaum, mengikut kawasan, mengikut kefahaman sesuatu bangsa. Maka tidaklah boleh kita meletakkan bahawa kitalah yang lebih benar berbanding kaum lain, sedangkan kaum itu memiliki yang dikatakan penyebab ataupun sebab utama mengapa mereka mengatakan perkara itu seperti hal itu. Okey? Dalam apa isu sekalipun, hal kehidupan, hal bermasyarakat, hal beragama, apa sahaja, itu adalah berbeza-beza mengikut kaum tersebut. Baik, kita teruskan kepada masih lagi definisi satu. Kamus Dewan Bahasa. Ini menurut Kamus Dewan Bahasa, pengetahuan tentang pengertian yang dianggap sebagai ilmu tertinggi yang menjadi dasar ilmu-ilmu lain. Okey, itu dikatakan falsafah itu adalah ilmu yang tertinggi yang mana akhirnya daripada ilmu tertinggi menjadi dasar kepada ilmu-ilmu yang lain. Apa ilmu yang ada? Ada macam-macam ilmu yang ada. Okey? Kalau kita sekolah saja, kita ada ilmu bahasa Melayu, bahasa Inggris, geografi, kajian tempatan, apa lagi? Ada macam-macam ilmu. Itu baru sekolah rendah, sekolah menengah, universiti. Kalau kita lihat kepada dunia ni, subhanallah, sangat banyak ilmu yang ada. Okey, saya teruskan. Suatu penilaian kehidupan yang sistematik dan logik. Betul? Kerana adanya falsafah itu membuktikan bahawa perkara yang wujud itu adalah bersifat sistematik dan logik. Kalau tidak logik, maka dia bukan sesuatu yang membawa hikmah. Jadi, bercakap tentang logik tidak logik ini, tepuk dada, tanya diri anda sendiri. Apa benda yang tidak logik yang anda sedang lakukan dalam kehidupan anda? Anda lebih tahu kerana anda telah dewasa, anda boleh berfikir dengan baik, dan anda telah pun masuk universiti. Dan kalau tak logik itu pastinya tidak sistematik. Tetapi yang sistematik belum tentu logik. Kena faham macam tu ya. Berbentuk abstrak kerana falsafah merupakan sesuatu kajian bagi mengkaji perkara-perkara yang berkait dengan konsep untuk membuktikan kebenaran. Mengapa dikatakan abstrak? Abstrak di sini benda yang tidak wujud di secara zahir. Kalau kita kata kereta wujud. Kita boleh pegang kereta. Komputer wujud. Kita boleh pegang komputer. Kita lihat perempuan wujud. Kita boleh pegang perempuan. Lelaki wujud. Itu semua yang wujud. Tetapi apabila kita bercakap tentang falsafah, di mana falsafah ini berada? Falsafah ini berada di dalam otak dan juga jiwa setiap manusia itu. Siapa saja yang sedang mendengar video ini, anda juga memiliki falsafah anda sendiri. Dan anda juga menyatakan bahawa ini benar walaupun di mata orang lain, di fikiran orang lain, perkara itu tidak benar. Maka apabila dia abstrak, dia wujud dalam pemikiran dan jiwa orang, maka ia adalah sesuatu yang sukar untuk kita terjemahkan secara individu. Melainkan benda itu zahirnya dilakukan dengan perbuatan. Contoh, macam saya sendiri, saya beragama Islam. Dan secara zahirnya,
saya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan itu wujud di dalam hati saya, jiwa saya, dan juga pemikiran saya. Bagaimana kamu nak menyatakan bahawa abstrak? Yang abstrak itu saya dapat terjemahkan apabila saya melakukan apa yang disuruh agama. Karena apa yang disuruh agama itu yang Allah Subhanahu wa taala mau saya buat. Contohnya, sembahyang 5 waktu. Kalau kamu nampak saya di masjid, saya sembahyang. Kalau kamu nampak saya baca Al-Quran, saya baca Al-Quran. Karena apa? Karena itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Dan ada banyak lagi contoh lain yang boleh saya berikan sekiranya ada kesempatan. Okey? Daripada huraian tadi juga ada menyatakan bahawa apabila dia berbentuk abstrak dan dia berkait dengan konsep untuk membuktikan kebenaran, bagaimana yang abstrak ini dapat digunakan untuk membuktikan sesuatu kebenaran. Contoh, bagaimana saya merasakan bahawa agama yang saya pegang, agama yang saya pegang ini adalah sesuatu agama yang benar, dan membuktikan bahawa itu adalah benar melalui daripada apa yang saya amalkan di dalam kehidupan saya. Dan contohnya macam saya kata tadi, mengaji, sembahyang, berbuat baik dan melakukan apa yang disuruh di dalam agama. Namun, apa yang saya pegang ini adalah berbeza daripada bangsa lain yang beragama selain daripada agama Islam. Dan mereka juga memiliki keyakinan bahawa agama yang mereka pegang adalah benar. Dan secara abstraknya, mereka berpegang perkara itu dan mereka melakukan seperti apa yang agama mereka mahukan. Dan adakah perkara ini menjadi satu benda yang bercanggah di antara saya dengan mereka? Ya sudah tentu bercanggah. Namun, apa yang mereka percayai, saya tidak boleh paksa untuk mereka percaya apa yang saya percayai. Kerana hal ini adalah terkait kepada konsep kebenaran yang saya pegang. Dan mereka juga ada konsep kebenaran yang mereka fahami dan mereka rasakan itu adalah benar. Maka oleh itu, jangan bergaduh, buat baik, hidup baik-baik, dan jadilah manusia yang berguna kerana agama kamu. Seterusnya, tamadun yang membawa falsafah yang sama adalah seperti tamadun Greek, tamadun Cina, dan tamadun India. Okey, dikatakan bahawa tamadun-tamadun yang ada sebelum ini seperti Greek, Cina, dan India juga membawa kepada konsep untuk membuktikan kebenaran. Okey, yang mana daripada konsep-konsep falsafah yang mereka bawa ini, dia telah menjadi kepada sumber utama di dalam pembentukan ilmu di dalam suatu kaum ataupun suatu bangsa itu. Mempunyai kaitan yang rapat dengan fahaman keagamaan yang juga mempunyai tujuan untuk melahirkan satu kehidupan yang baik, mulia, dan cara mencari kebahagiaan. Fokusnya adalah insan dan kemanusiaan itu sendiri. Baiklah, apabila kita bercakap tentang falsafah itu sendiri adalah tujuannya adalah memfokuskan kepada seseorang manusia. Manusia, apabila dapat surah manusia, kita melihat kepada untuk mencari kehidupan yang baik, mulia, dan mencari kebahagiaan. Siapa tidak mau hidup bahagia? Siapa tidak mau hidup baik? Siapa yang tidak mau rasa kebahagiaan? Semua manusia mahukan perkara itu. Okey? Jadi, adakah di dalam dunia ini ada 3 tamadun saja? Tidak. Ada banyak tamadun. Tetapi apa yang di-highlightkan dalam tamadun ini adalah tamadun-tamadun utama yang telah menyumbang kepada perkembangan suatu tamadun di suatu kawasan yang sangat luas dan lebih awal lagi, iaitu Greek, China, dan India. Doktor, tidak ada ke tamadun orang Melayu? Ada. Tapi kita tidak bincangkan di dalam falsafah ini. Kalau nak bincangkan, mungkin itu di dalam falsafah yang lain. Okey? Baiklah, kita teruskan kepada definisi kedua. Dalam definisi kedua, falsafah dinyatakan adalah sesuatu yang memberi penekanan kepada alam tabi'i. Apa itu alam tabi'i? Alam semula jadi. Okey? Jadi dia melibatkan falsafah alam semula jadi. Maka wujudlah teori-teori falsafah yang berkata tentang sifat alam ini. Okey? Teori-teori itu menyatakan tentang bagaimana bumi, bagaimana langit, bagaimana bintang-bintang, bagaimana astronomi, apa semua yang melibatkan kajian-kajian yang tentang alam ini dikaji. Bahkan alam ini juga melibatkan apa yang hidup di dalam bumi itu sendiri. Contohnya di atas muka bumi maksudnya macam pokok-pokok, binatang, air, udara, itu semua terkait dalam tentang sifat alam ini. Ia termasuk dalam bidang kajian metafizik dan dalam kajian falsafah, yaitu mereka cuba mengkaji tentang beberapa persoalan. Antaranya adalah, apakah bentuk realiti sebenar? Bagaimanakah realiti yang sebenar? Apakah alam ini cuma bersifat material ataupun mengandungi unsur-unsur lain yang wujud yang bukan bersifat material? Okey? So, itu 2 persoalan yang besar. Persoalannya sudah beralih kepada bukan kepada manusia lelaki,
bukan kepada manusia lagi, tetapi kepada alam tabi'i. Melalui definisi ini, mereka cuba melihat tentang isu yang melibatkan realiti. Okey, mereka menyatakan falsafah ini adalah sesuatu yang bercakap tentang alam semula jadi. Adakah alam ini realiti ataupun ada lagi berunsur yang bukan realiti? Realiti bermaksud benda yang kita boleh pegang, sentuh, rasa dan lihat. Okey. Unsur-unsur yang bukan material, yang bukan bersifat material bagaimana? Unsur-unsur seperti oksigen, hidrogen, apa lagi? Udara. Ada itu semua benda-benda yang kita tidak boleh lihat secara zahirnya, tetapi ia wujud. Okey, jadi persoalan falsafah ini sudah menjangkaui tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam di sekitar manusia. Bagi definisi yang ketiga pula, falsafah telah dilihat sebagai suatu aktiviti intelektual yang cuba menyelesaikan masalah-masalah falsafah yang lain. Maksudnya di sini, dalam definisi ketiga ini, mereka melihat falsafah itu dari sudut kebijaksanaan, intelektual. Maksudnya dia melibatkan kognitif ataupun otak seseorang manusia. Maka antara persoalan yang wujud, apakah masalah falsafah tersebut? Sebab dia melihat kepada masalah falsafah. Kedua, apakah masalah dan bentuk-bentuk penyelesaiannya? Apabila ada masalah, apakah cara menyelesainya? Maka falsafah telah beralih lagi kepada satu arah, yaitu suatu bidang yang bersifat akademik yang cuba menghuraikan persoalan-persoalan intelektual dengan penyelesaian-penyelesaian tertentu tanpa mengaitkan dengan kearifan atau kehidupan manusia. Hal ini bermaksud sebelum ini kita melihat benda yang terkait dengan manusia dalam definisi pertama. Definisi kedua yang terkait dengan alam semula jadi. Tapi definisi ketiga, dia terus kepada suatu benda yang mana perkara itu wujud di dalam pemikiran seseorang manusia. Okey? Maka kalau kita lihat daripada sesuatu benda yang kita boleh pegang dan rasa, dan apabila dia melihat kepada intelektual, dia suatu benda yang lagi abstrak, yang mana benda itu wujud di dalam pemikiran setiap orang, yang mana benda itu juga berbeza-beza mengikut setiap manusia itu sendiri. Kalau kita bagi contoh, apa masalah falsafah yang wujud di dalam masyarakat pada hari ini? Kalau kita tengok, kalau kita lihat dalam isu terkini di dalam tahun 2024 ini, dan mungkin dia akan berlalutan sehingga 2028 ataupun lebih lagi, yaitu isu perperangan, yang mana setiap kaum yang ada itu menyatakan bahawa itu adalah hak mereka, dan kedua-dua daripada kalangan mereka tidak mau mengalah. Dan kalau kita lihat, ini antara isu yang telah berlaku kepada peperangan di antara Palestin dan juga Israel itu sendiri. Okey? Dan pastinya salah satu daripada mereka ada yang melakukan penipuan. Dan di dalam isu yang melibatkan falsafah ini, dia telah membawa kepada satu rentetan isu lain, yaitu peperangan dan pembunuhan. Jadi, walaupun dia nampak begitu ringkas, iaitu intelektual saja, aktiviti intelektual, tetapi dia membawa kepada bahana yang sangat besar kepada kehidupan seseorang manusia. Baik, kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang isu itu, banyakkan membaca, lihat artikel-artikel yang terkait dengan perkara itu. Kesimpulannya, falsafah itu sendiri mempunyai orientasi yang berbeza, maka manusia boleh memberikan takrifan berbeza menurut fahaman orientasi yang berbeza. Seperti yang saya cakap tadi, anda datang daripada satu kaum yang berbeza dengan saya, agama anda berbeza, tempat tinggal anda berbeza, negara anda berbeza, maka kita juga akan mendatangkan satu cara fikir yang berbeza kerana tempat kita sudah pun berbeza. Satu perkara yang dikongsikan bersama oleh ilmu falsafah yang terdapat di barat adalah penekanan terhadap kegiatan penyelesaian masalah. Okey, itu dia kata di barat, bagaimana kita menyelesaikan masalah, dan falsafah itu sebagai sesuatu yang cuba menyelesaikan masalah, dan falsafah yang wujud bertujuan untuk menyelesaikan isu-isu falsafah yang ada. Baik, saya teruskan. Penyelesaian masalah dilakukan dengan menggunakan hujah-hujah yang rasional dengan logik, ataupun penggunaan kaedah logik simbolik yang bersifat matematik atau pernomboran. Okey, ini adalah salah satu kaedah. Kaedah di dalam menyelesaikan masalah adalah bersifat logik katanya. Logik macam mana? Kalau logik di sini bermaksud kita ambil simple saja. 1 campur 1, 2. Tidak mungkin 1 campur 1 menjadi 7.5. Tidak mungkin. Okey? Dan itu dikatakan satu perkara yang logik dan ia bersifat pernomboran. Okey? Suatu kuantiti air akan bertambah
apabila ditambahkan dengan satu kuantiti air yang lain. Dan itu sifatnya logik. Okey? Dan ia berbeza dengan falsafah yang terdapat di dalam zaman Greek yang berteraskan kepada persoalan kehidupan dan kebahagiaan. Ia juga berbeza dengan falsafah daripada timur yang tidak bersifat konseptual tetapi lebih kepada kata-kata hikmah yang apa yang kita harapkan ia merupakan suatu kebijaksanaan, iaitu wisdom. Okey, barat lain, Greek lain, timur pun lain. Okey, berbeza-beza. Macam saya kata tadi, lain tempat, lain bangsa, lain agama, lain keadaan, lain zaman akan mewujudkan perbezaan di dalam suatu falsafah. Falsafah timur tidak berhujah secara mendalam menggunakan logik dan rationality, tetapi lebih kepada kaedah induktif dan metafizik. Apa benda ni? Kemudian aku akan terangkan di dalam topik yang terkait dengan induktif dan metafizik. Realiti dihuraikan mengikut pandangan ataupun vision masing-masing yang tidak semestinya berdasarkan hujah rasional semata-mata. Hal ini bermaksud di dalam falsafah timur, dia menyatakan hujah rasional bukanlah yang utama, tetapi dia melihat kepada sesuatu perkara itu yang telah pun diwarisi, mungkin yang datang lebih awal kerana adanya nenek moyang mereka mengamalkannya. Contoh tentang fahaman tentang kesihatan, fahaman tentang kehidupan, bagaimana berinteraksi dengan alam. Itu semuanya tidak perlu hujah rasional pada mereka, dan itu lebih kepada kaedah yang mana mereka peroleh ataupun diwarisi daripada nenek moyang mereka yang dahulu. Jadi, apabila kita melihat pelbagai falsafah yang wujud, bahkan dalam negara kita Malaysia ini juga, dengan pelbagai kaum, dengan pelbagai cara hidup, dengan pelbagai budaya, dengan pelbagai sempadan yang membezakan di antara suatu komuniti dengan komuniti yang lain, dengan pelbagai cara fikir, dengan pelbagai pula orang yang datang kemudian, macam contoh pekerja-pekerja daripada luar, Myanmar, China, Indonesia, apalagi Bangladesh, Rohingya, datang semua ni dengan membawa falsafah daripada tempat mereka, kampung mereka, cara hidup mereka. Itu semua telah menyebabkan percampuran falsafah dalam kalangan kita orang-orang tempatan. Maka wujud persoalan, apakah cara kita mengawal falsafah daripada luar? Salah satu yang telah dilakukan oleh kerajaan kita sejak dahulu lagi dengan mewujudkan yang dipanggil falsafah pendidikan kebangsaan. Dan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, anda mungkin boleh baca sendiri apa dikatakan di sini. Di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, mereka menyatakan pendidikan di Malaysia adalah sesuatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelektual, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warga negara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara. Itulah yang diharapkan apabila wujudnya falsafah pendidikan kebangsaan. Dia mahu melahirkan insan ataupun manusia yang seimbang dan harmoni. Ada wujud kepercayaan kepada Tuhan, ada wujud mampu mewujudkan keharmonian dalam masyarakat, keluarga dan negara secara tidak langsung. Okey? Dan oleh itu kerajaan kita semenjak dahulu lagi telah menetapkan bahawa menuntut ilmu, anak yang dilahirkan wajib disekolahkan, wajib diberikan pendidikan. Bahkan boleh diambil tindakan dan menjadi satu kesalahan apabila terdapat keluarga tertentu yang mengabaikan anak-anak mereka sehingga tidak bersekolah. Dan ini bertentangan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, yang mana melalui tujuan pendidikan ini kita mengharapkan kita mampu melahirkan masyarakat yang mampu berfikir, intelektualnya tinggi, bagus, tidak mudah terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak baik yang datang daripada luar ataupun yang luar itu masuk secara tidak sengaja ke dalam negara kita. Terdapat 5 hikmah terbesar falsafah pendidikan kebangsaan. Pertama, pendidikan di Malaysia adalah sesuatu usaha berterusan, yang melihat perkembangan menyeluruh suatu manusia itu. Bagus dari segi harmoni, dari segi intelektual, rohani, jasmani, percaya pada Tuhan, apalagi berkeupayaan, mensejahterakan diri, menyumbang kepada masyarakat dan keluarga, dan akhirnya menjadi seorang yang
manusia yang baik. Itulah yang kita harapkan. Semoga pelajar yang mengambil falsafah ini akan menjadi seorang yang berguna kepada diri Anda dan negara ini khususnya. Baiklah, selepas daripada kewujudan yang kita katakan falsafah pendidikan negara, salah satu usaha kerajaan lagi bagi menjaga masyarakat kita daripada terpengaruh dengan unsur-unsur luar, kita mewujudkan yang dipanggil, bukan kita ya, bukan kita wujudkan. Negara pentadbir terdahulu telah mewujudkan satu yang dipanggil rukun negara. Rukun negara ini apa dia? Rukun negara ini bagi mengikat ataupun mentautkan jiwa manusia yang ada di negara ini untuk kekal hidup harmoni dan berpegang kepada prinsip-prinsip yang terdapat di dalam rukun negara ini. Dan rukun negara ini terkait dengan isu yang melibatkan makro. Makro ini melibatkan yang sesuatu yang besar kepada negara ini. Sedangkan falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan adalah bersifat mikro. Okey? Jadi kalau kita lihat di dalam rukun negara, kita ada kepercayaan kepada Tuhan pertama sekali. Seperti yang saya kata, kalau Anda tidak percaya kepada Tuhan, apa Tuhan pun kalau kamu tidak pegang dan kamu tidak beragama, kamu mungkin boleh dilucutkan jawatan. Kamu mungkin boleh hilang kerakyatan karena luar daripada kefahaman apa yang dinyatakan di dalam rukun negara. Macam manapun kita kena percaya kepada Tuhan. Apapun Tuhanmu, percaya pada Tuhanmu. Kesetiaan kepada raja dan negara, setia pada raja kita. Siapa raja kita? Siapa agung kita sekarang? Agung kita sekarang berasal daripada negeri Johor, negara kita, Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Perlembagaan itu sesuatu yang luhur, yang suci, yang mana benda ini dibuat khusus, diwujudkan khusus bagi menjaga yang dipanggil keseimbangan di antara masyarakat. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang kita berdaulat dan kita tidak boleh suka-suka nak melanggar peraturan. Kau tidak suka di Malaysia, berambus daripada Malaysia. Okey? Kesopanan dan kesusilaan. Sebagai manusia, sopan dan tata susila adalah penting. Maka 5 daripada rukun negara ini, setiap daripada orang Malaysia wajib menturutinya dan memahaminya. Okey? Dan sekiranya Anda orang Malaysia tapi tidak tahu rukun negara, saya rasa baik Anda berpindah saja keluar daripada negara ini. Tak payah tinggal di Malaysia. Kan? Pindahlah mana-mana negara lain. Okay? Maka itu sahaja daripada saya. Kesan daripada dua apa yang dilakukan kerajaan ini telah membawa kepada satu isu yang dipanggil falsafah sejahtera. Yang mana falsafah sejahtera ini membawa keamanan kepada individu, masyarakat dan secara tidak langsung negara Malaysia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.